Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal bin Muhammad Sanib dari kelas DMP 1A. Hari ini saya akan menerangkan tajuk kumpulan saya iaitu trend terkini penggunaan cyber cafe versus mobile phone internet versus hotspot dan home wifi. Ni nama-nama ahli kumpulan saya. Pengenalan. Cara amnya internet singkatan perkataan bahasa Inggeris iaitu Internetwork ialah rangkaian komputer yang berhubung menerusi beberapa rangkaian. Manakala internet, huruf I besar ialah sistem komponen umum yang berhubung secara sejagat dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket. Packet Switching Communication Protocol. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking. 80% daripada maklumat di internet adalah dalam bahasa Inggeris dan hanya 20% daripada keseluruhan adalah bahasa lainnya. Kemunculan internet. Rencana utama. Sejarah internet. Rangkaian pusat yang membentuk internet bermula pada tahun 1969 sebagai ARPANET yang dibanggakan oleh ARPA dalam kurungan iaitu United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Beberapa penyelidikan awal yang disambungkan oleh ARPANET termasuk kaedah rangkaian tanpa pusat, teori queuing dan kaedah pertukaran paket iaitu packet switching. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya daripada NCP kepada TCP/IP. Ini merupakan permulaan internet yang kini kenali hari ini. Pada sekitar 1990-an, internet telah berkembang dan merangkaikan kebanyakan daripada rangkaian-rangkaian komputer yang sedia ada. Dan akhir sekali, Internet Service Provider, iaitu ISP. Internet Service Provider di dalam bahasa Melayunya ialah penyediaan servis internet. Ia bukanlah sebuah hardware tetapi sebuah alat yang memberi servis untuk sambungan ke internet. Di Malaysia, kita kenali sebagai TMNet, Celcom Broadband, Digi Broadband, Maxis Broadband dan sebagainya. Kita perlu melakukan pendaftaran untuk menggunakan ISP. Kemudian setiap bulan kita harus membayar langganan sumbangan internet tersebut. Jaringan internet dikawal oleh suatu aturan umum yang disebut protokol, iaitu Internet Protocol dalam kurungan IP dan Transmission Control Protocol TCP atau lebih dikenali dengan TCP/IP yang berfungsi untuk membolehkan setiap pengguna yang bergabung dengan internet dapat saling mengakses semua platform yang disediakan oleh jaringan lainnya dalam bentuk pertukaran secara lateral, gambar maupun suara. Hal ini dapat dilakukan secara langsung. Pada masa yang sama juga dilakukan dalam bentuk dua hala. Di internet, ia menggunakan bahasa atau kod-kod yang disebut Hypertext Markup Language atau secara ringkasnya HTML. Bahasa ini merupakan standard bagi komunikasi internet pada ketika ini. Dengan menggunakan bahasa ini, kita dapat menulis teks, menampilkan gambar, memberi warna, memainkan video serta pelbagai kegunaan lain di website. Okey, saya Zulaika. Saya nak terangkan tentang kesan positif dan kesan negatif kafe cyber pada zaman sekarang. Kemunculan kafe cyber di negara kita dengan banyaknya merupakan suatu perkara yang membanggakan. Hal ini dikatakan demikian kerana usaha kerajaan yang mengajak rakyat celik komputer dan tahu menggunakan internet. Kini kafe cyber menjadi tumpuan terutamanya dalam kalangan pelajar yang mengetahui teknologi maklumat. Walau bagaimanapun, kafe cyber membawa kesan positif dan kesan negatif. Antara kesan positif ialah pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Misalnya, mereka dapat melayari laman sesawang yang berbentuk pendidikan. Hal ini dapat membantu mereka mengetahui pelbagai isu dan maklumat tentang pelajaran mereka.
Selain itu, mereka dapat menambahkan kemahiran berkomunikasi di alam maya. Sebagai contoh, mereka dapat berbual-bual dengan kenalan mereka yang berada di mana-mana sahaja melalui email. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Bagi pelajar yang tiada kemudahan internet di rumah, kafe cyber merupakan tempat yang paling sesuai untuk mereka menikmati kemudahan ini. Di samping itu, mereka dapat mengetahui pelbagai maklumat dan pengetahuan melalui perbincangan bersama rakan-rakan. Sungguh pun demikian, kewujudan dunia tanpa sepadan ini menyebabkan pelajar mudah terdedah kepada kesan negatif apabila sering mengunjungi kafe cyber. Antaranya termasuklah mereka bebas melihat gambar-gambar yang tidak senonoh yang berlambak dalam jaringan internet. Dalam hal ini, pemilik kafe cyber perlulah memainkan peranan untuk memantau perkara ini. Hal ini kerana kesan sosial yang kurang baik akan timbul yang akan timbul dalam kalangan pelajar. Kafe cyber juga dikenal pasti sebagai tempat pelajar berpelesiran selepas tamatnya waktu persekolahan. Kemudahan yang disediakan dan kawalan yang longgar menyebabkan pelajar seronok untuk duduk di kafe cyber. Sesetengah pelajar sanggup untuk ponteng sekolah semata-mata untuk melepak dan menghabiskan masa mereka di kafe cyber. Kesimpulannya, kewujudan kafe cyber amatlah digalakkan kerana teknologi ini banyak membawa kemudahan. Namun begitu, keadaan di dalam kafe cyber perlulah dikawal agar pelajar yang mengunjungi tempat itu tidak akan menyalahgunakan laman seseorang untuk keseronokan diri. Justeru, semua pihak menggalas tanggungjawab demi mencegah anasir-anasir negatif dalam kalangan pelajar yang menggunakan kemudahan yang terdapat di kafe cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nahilwani binti Muhammad Azali. Nombor matrik saya ialah 08 DMP 20F1005. Sekarang ini saya akan menerangkan tentang mobile internet. Setiap telefon pintar yang mempunyai rangkaian 4G mempunyai akses yang membolehkan mereka melalui internet tanpa menggunakan Wi-Fi. Mobile internet juga diberi sebagai pelan telco. Setiap pelan mempunyai kekuatan internet yang berbeza mengikut tempat. Antara kelebihan mobile internet ialah anda tidak perlu membawa peranti tambahan untuk menggunakan internet. Contohnya, portable Wi-Fi. Hal ini kerana mobile internet tersedia di setiap telefon. Anda hanya perlu membeli akses internet di aplikasi telekom masing-masing. Setiap telekom menawarkan harga yang berpatutan dan pelan yang berbeza. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh setiap telco sangat berpatutan. Contohnya untuk plan bulanan Maxis. Maxis menawarkan pas internet tanpa had bermula dari RM35 hingga RM45 sebulan. Untuk pas RM35 sebulan, anda akan dapat internet berkelajuan 3 MPS berbanding 6 MPS untuk pas internet RM45. Setiap pembelian internet, anda akan mendapat panggilan tanpa had dan percuma Premium View dan Maxis TV. Plan ini juga mempunyai kekurangan iaitu kuota FUB. Kuota FUB mempunyai had sebanyak 50GB sebulan. Jika anda telah menggunakan internet tersebut hingga tahap maksimal, kelajuan pelayanan akan berkurang menjadi 512 kbps. Seterusnya, tiada kuota hotspot. Jika anda ingin menggunakan hotspot, anda boleh membelinya dengan menambah lagi RM5. Antara kekurangan mobile internet ialah had waktu aktif. Setiap telekom mempunyai had waktu tersendiri untuk tetap aktif. Contohnya Celcom. Celcom menawarkan waktu aktif sebanyak 3 hari jika anda menambah nilai sebanyak RM3. Anda perlu selalu menambah nilai agar tetap aktif untuk menggunakan pas internet yang telah dibeli. Seterusnya ialah tiada liputan atau coverage di area tertentu. Kelajuan internet bergantung kepada coverage sesuatu tempat. Jika anda mempunyai internet yang banyak tapi coverage
di tempat anda sangat teruk, anda tidak dapat menggunakan internet tersebut. Antara tempat yang punya coverage yang teruk ialah kawasan pedalaman, kawasan tanah lapang dan banyak lagi. Sekian sahaja dari saya untuk penerangan kali ini. Terima kasih. Kesimpulan, cyber merupakan satu-satunya sistem yang benar-benar selamat adalah sistem yang dimatikan dan dicabut. Dan satu-satunya cara untuk selamat dalam menggunakan cyber adalah memberi perhatian dan bertindak bijak. Kesimpulan bagi mobile pula, komputer ribah tanpa wayar boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Manakala peranti komunikasi, rangkaian Wi-Fi tanpa wayar dapat mengurangkan kos wayar. Penyediaan dan konfigurasi Wi-Fi lebih mudah daripada proses pengkabelan kerana ia benar-benar selamat dan tidak akan mengganggu rangkaian yang lain. Ia juga dapat menghubungkan internet melalui kawasan yang panas dan boleh menyambung internet tanpa wayar. Berdasarkan kesimpulan yang seberi, saya lebih memilih kepada mobile kerana teknologi jejalur tanpa wayar atau lebih dikenali sebagai Wi-Fi, di mana pengguna boleh menggunakan internet tanpa perlu ada sambungan wayar telefon seperti sekarang. Kemudahan ini sangat sesuai untuk kita kerana kita selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun teknologi kini menjadi baru di negara kita, namun ia dijangkakan akan mendapat sebutan yang tinggi dan hebat di kalangan pengguna internet di negara kita. Hal ini kerana pengguna mobile lebih jimat, mudah, dan selamat. Sekian daripada kami. Terima kasih.